berjalan cara rampasan kuasa pada 1989. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita dunia bersama saya, Muhammad Shah Musa. Penghantaran misi ke Marikh merupakan langkah pertama ke arah meningkatkan lagi pengetahuan baharu serta pembangunan teknologi angkasa lepas. Ketua Pengarah Agensi Angkasa Emirat Arab Bersatu UAE, Muhammad Al-Ahbabi berkata, penyiasatan saintifik dapat membuka jalan ke arah pemahaman mendalam mengenai planet Marikh. Beliau berkata demikian selepas kapal angkasa pertama dilancarkan ke Marikh dari Jepun. Misi berkenaan bertujuan mendapatkan pengetahuan mengenai keadaan cuaca di planet tersebut. Yes, we launched our first mission to Mars, and of course, the next we will focus on the science part of this mission. However, UAE government a few years ago announced long-term plan for space exploration. This is the first stage, and we will continue developing our space sector, focusing on more science, more space exploration, as we are getting, the result and the data coming back from Emirates Mars mission. Kejayaan menghantar kapal angkasa itu berinspirasikan era kegemilangan pencapaian kebudayaan dan saintifik Asia Barat. September tahun lalu, UAE menghantar angkasawan pertama terdiri daripada 3 anak kapal ke angkasa. Ketika itu, ia menggunakan roket Soyuz yang dilancarkan dari Kazakhstan dan mendarat di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. UAE mempunyai cita-cita tinggi di dalam bidang aeroangkasa iaitu membina penempatan di planet Marikh menjelang tahun 2117. Bagi mencapai misi itu, UAE akan membina sebuah bandar sains di kawasan gurun berhampiran Dubai yang meniru keadaan planet Marikh. Emirat Arab Bersatu UAE melancarkan misi angkasa lepas pertama Asia Barat ke Marikh digelar HOPE berlepas dari Pusat Angkasa Tanegashima, Jepun. Roket membawa pesawat peninjau Al-Amal berlepas tepat jam 6.58 pagi tadi waktu Jepun selepas ditunda beberapa kali kerana masalah cuaca. Pesawat peninjau planet Marikh itu seberat 1,350 kg berpisah daripada roket kira-kira sejam selepas berlepas ke angkasa. Al-Amal tidak akan mendarat di planet itu, sebaliknya akan mengelilingi Marikh selama 687 hari. Roket membawa pesawat peninjau itu akan mengambil masa 7 bulan untuk tiba ke orbit Marikh dengan jarak perjalanan 493 juta kilometer. Ketika mengelilingi planet Marikh, Al-Amal mengambil masa 55 jam untuk satu pusingan dengan kelajuan 121,000 km sejam. Ia akan menghantar data kepada Pusat Kawalan Angkasa Lepas UAE selama 6 hingga 8 jam 2 kali seminggu. Kapal berkenaan akan menghantar gambar atmosfera planet Marikh setiap hari selain berbagai data berkaitan cuaca, suhu, tahap oksigen dan hidrogen planet tersebut. Misi itu adalah satu daripada 3 misi ke Marikh termasuk Tianwen-1 dari China dan Mars 2020 dari Amerika Syarikat yang dilancarkan ketika bumi dan Marikh berada di kedudukan paling dekat. Sementara itu, gabungan ahli astrofizik daripada 30 institusi seluruh dunia berjaya menghasilkan peta alam semesta di dalam format 3 dimensi. Proses pemetaan alam semesta itu hasil kajian terhadap lebih 4 juta galaksi dan kuasar. Projek dimulakan sejak 20 tahun lalu akhirnya berjaya mengukur dengan tepat proses peluasan alam semesta. Menerusi kajian itu, saintis berjaya mendapatkan data saintifik pengembangan alam semesta yang berlaku sejak berbilion tahun.
Buat pertama kali, pasukan penyelidik menghasilkan pemetaan 3D terhadap objek cakrawala di alam semesta dan galaksi yang membentuk bintang dan kuasar. Peta itu menunjukkan struktur alam semesta sejak berusia 380,000 tahun. Bagi melengkapkan peta, penyelidik meneliti galaksi paling tua dan paling merah bagi pemetaan alam semesta berusia 6 bilion tahun lalu. Sejak dahulu, ahli astrofizik mendapati alam semesta semakin berkembang tetapi tidak dapat mencipta kaedah mengikut perkembangan itu dengan tepat. Namun, penghasilan peta 3D alam semesta membolehkan saiz alam semesta diukur dengan tepat. Pemimpin Kesatuan Eropah EU bersetuju meneruskan proses rundingan hari ini selepas sidang kemuncak 2 hari sebelum ini gagal mencapai sebarang keputusan. Presiden Majlis Eropah Charles Michel mengingatkan 27 pemimpin EU tentang pentingnya pakej pemulihan diluluskan segera bagi membolehkan benua bangkit daripada impak COVID-19. Michel berkata pemimpin EU perlu bersatu padu bagi menjayakan misi bersama ketika ekonomi Eropah diramal menguncup 8.3% tahun ini. Tegas beliau, rakyat seperti Itali dan Sepanyol sangat memerlukan pakej pemulihan ekonomi selepas semua aktiviti ekonomi terhenti sepenuhnya kerana COVID-19. Pakej pemulihan EU memerlukan persetujuan semua negara anggota dan sidang kemuncak sejak Jumaat minggu lalu gagal menghasilkan sebarang keputusan. Pemimpin EU masih bertelagah mengenai saiz dan syarat pakej kepada negara anggota. Rundingan yang disambung hari ini masih dijangka berlegar mengenai isu saiz pakej pemulihan dan pemberian sebagai geran atau pinjaman serta peraturan yang perlu dipatuhi bagi melaksanakan pemulihan di bawah pakej berkenaan. Proses rundingan pemimpin Kesatuan Eropah EU dilaporkan hangat dan salah satu insiden melibatkan Presiden Perancis Emmanuel Macron memarahi pemimpin Netherlands dan Austria kerana enggan berkompromi terhadap pakej pemulihan ekonomi Eropah. Perancis bertegas mahu pemberian geran dikecilkan kepada 400 bilion euro, manakala pemimpin Netherlands, Sweden, Austria, Denmark dan Finland mahu jumlah itu dikecilkan lagi. Selain itu, 5 negara berkenaan yang dikenali sebagai Frugals mahu undang-undang ketat dikuatkuasakan bagi mengawal cara pembiayaan itu dibelanjakan. Bagi memastikan proses rundingan menepati kehendak negara anggota, Majlis Eropah mengemukakan cadangan baharu iaitu pemberian geran di bawah pakej pemulihan ekonomi 390 bilion euro. Menurut Presiden Perancis, proses rundingan ini belum berakhir tetapi akan menempuh jalan sukar bagi mencapai persetujuan semua pemimpin EU. Sementara itu, pemimpin negara frugal terdiri daripada Austria, Denmark, Finland, Sweden dan Netherlands bertegas mahu pakej pemulihan ekonomi dikecilkan dan ia diberi sebagai pinjaman kepada negara anggota. Pemimpin negara frugal mengadakan sidang berasingan bagi mengukuhkan kesepakatan mereka ketika rundingan kelulusan pakej sedang berlangsung. Bagi pemimpin negara frugal ini, mereka tidak mahu negara kaya di dalam Kesatuan Eropah pada akhirnya terpaksa menanggung hutang negara selatan EU. Disebabkan itu, mereka mahu pemberian pinjaman disertai dengan undang-undang ketat bagi memastikan pembelanjaan pakej dikawal. Pendirian pemimpin 5 negara ini mencetuskan kemarahan pemimpin seperti Itali dan Hungary kerana tidak mempedulikan nasib negara anggota EU lain yang terjejas kerana COVID-19. Dalam pada itu, Ketua Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen yakin pemimpin Eropah dapat mencari jalan penyelesaian terhadap pakej pemulihan ekonomi. Beliau melihat pemimpin EU sudah menunjukkan keazaman bagi menangani krisis ekonomi benua itu namun masih memerlukan sedikit masa bagi mencapai persetujuan bersama. Ini kerana sejak sidang kemuncak diadakan, hala tuju pemimpin adalah sama iaitu mahu melaksanakan pemulihan ekonomi segera.
Blok pembangkang berpangkalan di Turki, Gabungan Kebangsaan Syria melabel pilihan raya umum bermula semalam sebagai satu pertunjukan proses demokratik oleh rejim pimpinan Bashar al-Assad. Ini kerana majoriti calon ditentukan parti Ba'ath selain semua proses pilihan raya dikawal sepenuhnya kerajaan. Pengasas Pusat Penyelidikan Dasar Syria, Zaki Mehci pula berkata, proses pilihan raya Syria hanya merupakan langkah mengukuhkan keabsahan kerajaan pimpinan Bashar dan bukan satu medan rakyat melantik pemimpin mereka. Situasi itu menyebabkan tahap kebolehpercayaan keputusan pilihan raya Syria boleh dipertikaikan. Penganalisis Institut Timur Tengah, Karam Shar turut mengkritik proses demokratik Syria yang menurutnya diadakan bagi memberi habuan kepada Panglima Perang dan Ketua Unit Separa Tentera yang telah berperang bagi membantu Presiden mengekalkan kuasa. Golongan itu dijangka diberi lebih banyak kerusi di Parlimen sebagai menghargai sumbangan mereka di dalam konflik Syria sejak 4 tahun lalu. Pilihan raya berlangsung ketika Syria berdepan ancaman COVID-19, sekatan ekonomi oleh Washington dan krisis mata wang Syria. Seramai 1,656 calon bertanding bagi mengisi 250 kursi Parlimen Syria. Bagaimanapun, pilihan raya tidak diadakan di kubu kuat pemberontak Syria seperti di Idlib. Proses pengundian dijalankan mengikut langkah pencegahan COVID-19. Komuniti Ekonomi Negara Afrika Barat ECOWAS selaku orang tengah krisis politik Mali mencadangkan konsep perkongsian kuasa bagi menamatkan ketegangan di negara itu. Selain itu, ECOWAS turut mencadangkan pelantikan Hakim Baharu Mahkamah Perlembagaan bagi meredakan protes rakyat diterajui pergerakan 5 Jun. Kerajaan gabungan baharu dicadangkan terdiri daripada 50% dikuasai parti pemerintah dan 30% diberikan kepada Pakatan Pembangkang, manakala 20% lagi terdiri daripada wakil masyarakat sivil. Cadangan dibuat selepas misi ECOWAS di Mali yang diketuai bekas Presiden Nigeria Goodluck Jonathan berakhir semalam. Kebangkitan rakyat menerusi protes didalangi pergerakan 5 Jun antara lain mendesak Presiden Ibrahim Boubacar Keïta meletak jawatan serta-merta kerana gagal menangani ancaman militan dan masalah ekonomi Mali. Protes paling buruk berlaku 10 Julai lalu yang menyaksikan kematian penunjuk perasaan. Sehingga kini, 11 orang terbunuh kerana menyertai rusuhan yang berlaku di ibu negara Mali. Pemimpin Sudan yang digulingkan Omar al-Bashir akan menjalani perbicaraan bermula esok kerana melancarkan rampasan kuasa tentera pada 1989. Bekas Presiden Sudan yang sedang menjalani hukuman penjara berdepan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Omar al-Bashir, 76 tahun melancarkan rampasan kuasa menggulingkan Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi yang dipilih menerusi proses demokratik. Turut berdepan pertuduhan itu adalah 16 yang lain dituduh bersama beliau terlibat di dalam rampasan kuasa itu. Ini merupakan kali pertama di dalam sejarah moden Sudan seorang pemimpin yang melancarkan rampasan kuasa dibicarakan di mahkamah. Menurut salah seorang peguam yang membawa kes itu ke mahkamah, Muaz Hadra, langkah membicarakan bekas presiden memberi peringatan kepada pemimpin supaya mematuhi sistem berperlembagaan negara. Selain berdepan tindakan undang-undang di negara sendiri, Sudan telah berjanji akan menyerahkan Omar kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa bagi berdepan pertuduhan jenayah peperangan dan melakukan pembunuhan beramai-ramai di Darfur. Bekas Menteri Pengangkutan Poland Sławomir Nowak ditahan Biro Antirasuah Pusat bagi siasatan kes rasuah dan kegiatan melibatkan kumpulan jenayah terancang. Nowak dijangka berdepan pertuduhan berkaitan rasuah, mengetuai kumpulan jenayah terancang dan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas beliau dijalankan Biro Antirasuah Poland dan pejabat pendawaraya khas antirasuah Ukraine. Selain pernah menjadi menteri, suspek turut didakwa melakukan pelbagai kesalahan berkaitan rasuah ketika mengetuai agensi negeri untuk jalan automobil Ukraine selepas mendapat kerakyatan Ukraine. Beliau menjadi Menteri Pengangkutan Poland pada tempoh 2011 hingga 2013.
прокуратура в Польsce, jak i na Ukrainie. Perkembangan perbicaraan kes saman pelakon Johnny Depp terhadap The Sun yang menerbitkan artikel menggambarkan beliau sebagai pemukul isteri. Bekas isteri pelakon itu, Amber Heard, tampil memberi keterangan di Mahkamah Tinggi London hari ini mengakui pernah diancam bunuh selain berdepan serangan fizikal lain. Menurut Amber, pelakon itu pernah melontarkan kata-kata kesat, menumbuk, menampar, menendang dan mencekik beliau. Ada masanya, beliau terlalu takut kerana diancam bunuh oleh Depp. Dalam keterangan sebagai saksi, beliau berkata, Depp mempunyai keupayaan unik iaitu memanipulasi orang di sekelilingnya. Keterangan itu dikeluarkan bagi kes saman oleh Depp terhadap satu artikel bertajuk Gone Potty, How Can J.K. Rowling Be Genuinely Happy Casting Wife Beater Johnny Depp in the New Fantastic Beasts film yang diterbitkan pada April 2018. Artikel itu mempunyai kaitan dengan dakwaan dikeluarkan Amber yang berkahwin dengan Depp pada 2015 hingga 2017. Perbicaraan dijangka berlarutan selama 3 minggu lagi. Korea Selatan terus menjadi destinasi utama global bagi pembedahan plastik dan dermatologi. Puteranya selepas ini. الحج أشهر معلومات. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Bertemu kembali. Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dimasukkan ke hospital hari ini bagi menjalani rawatan radang pundi hempedu. Raja Salman, 84 tahun, menjalani rawatan di Hospital Pakar Raja Faisal di Riyadh. Menurut kenyataan istana, Raja Salman yang juga penjaga 2 kota suci dimasukkan ke hospital bagi menjalani beberapa ujian kerana mengalami masalah hempedu bengkak. Susulan itu, kunjungan hormat Perdana Menteri Iraq Mustafa Al-Kadhimi yang kini berada di Riyadh untuk lawatan rasmi terpaksa ditunda. Delegasi diketuai Menteri Kewangan Ali Alawi tiba di Arab Saudi sejak Ahad. Mereka dijadual pulang ke Iraq hari ini selepas pertemuan dengan Raja Salman. Pengerusi ASEAN 2020 Vietnam mencadangkan supaya wawasan Komuniti ASEAN 2025 berpaksikan kepada matlamat, prinsip dan struktur terkandung di dalam piagam ASEAN. Ia juga perlu berteraskan transformasi digital, keselamatan cyber, perubahan cuaca dan sebagainya. Timbalan Menteri Luar Vietnam Nguyen Quoc Dang berkata perkara lain yang perlu dimasukkan di dalam wawasan Komuniti ASEAN adalah menggalakkan promosi kepelbagaian kebudayaan, keberkesanan agensi di bawah ASEAN dan penyelarasan antara disiplin. Wawasan ASEAN selepas 2025 akan dibentang pada sidang kemuncak ASEAN ke-37 yang dijadualkan berlangsung November tahun ini. Antara lain, wawasan Komuniti ASEAN 2025 merupakan usaha serantau mewujudkan pasaran berorientasikan rakyat negara ASEAN. Ia merupakan proses berterusan dan perancangan bagi masa hadapan sentiasa ditambah baik ke arah menjayakan wawasan tersebut. Polis Israel bertindak menembak meriam air bagi menyuraikan protes anti kerajaan yang semakin mendapat sokongan penduduk Yahudi. Protes terbaru diadakan di Baitul Maqdis bagi meningkatkan tekanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu supaya meletakkan jawatan serta-merta.
Kerajaan pimpinan Netanyahu didakwa gagal menangani dengan berkesan penularan COVID-19 dan masalah ekonomi Israel ketika ini. Tinjauan pendapat 12 Julai lalu mendapati hanya 29% rakyat Israel menyokong kaedah kerajaan mengawal COVID-19. Selain itu, semakin ramai rakyat Israel marah kerana penglibatan Perdana Menteri di dalam kes rasuah. Minggu ini, Netanyahu mengumumkan bantuan wang tunai bagi merangsang semula ekonomi dalam usaha beliau meredakan kemarahan rakyat terhadapnya. Namun dasar itu tidak mengendurkan tekanan rakyat. Sebaliknya, Netanyahu semakin dikritik kerana memberi tumpuan kepada sektor ekonomi bermasalah. Monumen memperingati wartawan Pavel Sharimat diperkenalkan kepada umum di Kiev 4 tahun selepas beliau dibunuh. Ahli keluarga dan rakan wartawan terus menuntut supaya kes berkenaan disiasat semula bagi membawa pembunuh ke muka pengadilan. Sharimat yang bekerja untuk akhbar digital Ukrayinska keluar dari kediaman pada 20 Julai 2016 bagi menuju ke tempat kerja. Namun, bahan letupan yang diletakkan di bawah kenderaannya meletup dan serta-merta membunuh beliau. Bagi memperingati sumbangan beliau, pengukir arca Ukraine Nazar Belik menghasilkan satu monumen untuk memperingati Sharimat. Setakat ini, pasukan penyiasat telah menahan 3 suspek namun tidak dapat meneruskan kes kerana kekurangan bukti. Polis Ukraine berkata pembunuhan Sharimat mempunyai kaitan dengan gerakan pemisah yang mahu mencetuskan ketidakstabilan politik dan sosial di negara itu. Aktivis belia pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong mengesahkan bakal bertanding pilihan raya Parlimen pada 6 September nanti. Wong mendapat 30,000 undi pada sesi pemilihan calon Parti Pro-Demokrasi Hong Kong berikrar akan terus berjuang untuk kebebasan Hong Kong. Tempoh pencalonan akan dibuka sehingga 31 Julai dan parti politik biasanya mengadakan sesi khas bagi memilih calon. Sabtu lalu, 600,000 penduduk Hong Kong menyertai rapat umum walaupun telah diberi amaran tidak mengadakan proses pemilihan tidak rasmi. Kumpulan pro-demokrasi mengadakan sesi tersebut bagi memastikan tidak berlaku perpecahan undi pada hari pengundian. Selain Joshua, aktivis muda seperti Jimmy Sham turut dipilih sebagai calon pilihan raya nanti. Mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Korea Utara memberi tumpuan kepada kepimpinan parti ke atas tentera dan meningkatkan keupayaan cegah rintang ancaman peperangan. Mesyuarat juga mengkaji secara mendalam misi strategik unit ketenteraan berdepan situasi di semenanjung Korea ketika ini. Mesyuarat dipengerusikan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un turut mencari jalan bagaimana pendidikan berkaitan ideologi dapat ditingkatkan kepada anggota parti dan tentera. Media Korea Utara menggambarkan mesyuarat tersebut sebagai platform membincangkan pelbagai isu dihadapi negara ketika ini. Kerajaan melihat perlunya pegawai muda diberi bimbingan berterusan bagi mengimbangi kehidupan sebagai anggota parti pekerja dan komitmen menjadi anggota tentera rakyat Korea. Mesyuarat pada mulanya dijadual membincangkan rombakan tentera namun digantung sementara sehingga ketegangan dengan Korea Selatan kembali reda. Semua bekas anggota Gerila Angkatan Bersenjata Revolusi Colombia FARC akan dipindahkan ke Aruba selepas 11 orang ditemukan mati dibunuh. Bekas anggota FARC ditempatkan di salah satu lokasi iaitu perkampungan Roman Ruiz akan dipindahkan ke lokasi baru bagi mengelak menjadi bangsa pembunuhan. Perkampungan Roman Ruiz merupakan satu daripada lebih 20 perkampungan yang menempatkan bekas gerila FARC di seluruh Colombia. Kerajaan telah mendapatkan tanah seluas 137 hektar bagi membolehkan bekas anggota FARC mendirikan rumah dan memulakan kehidupan baharu. Pemindahan mereka juga memudahkan pasukan keselamatan memantau sebarang ancaman terhadap bekas gerila FARC. Sejak kerajaan dan FARC berjaya mencapai perjanjian pada 2016, lebih daripada 13,000 anggota FARC meletak senjata. Namun, konflik baru berlaku dan bekas pemimpin FARC mahu kembali mengangkat senjata dan melancarkan pemberontakan terhadap kerajaan. Salah satu punca kepada pertikaian baru FARC
dengan kerajaan adalah kegagalan pihak berkuasa melindungi keselamatan bekas gerila. Sehingga kini, 210 bekas gerila FARC mati dibunuh sejak perjanjian damai itu dimeterai. Korea Selatan mengekalkan status sebagai destinasi utama dunia untuk pembedahan plastik dan dermatologi. Sehingga kini 500 klinik kecantikan di Gangnam sahaja telah melakukan 1 juta pembedahan kosmetik setiap tahun selari dengan status Korea Selatan itu. Pertumbuhan sektor berkenaan menjadikannya sebagai salah satu produk pelancongan Korea Selatan yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Pada hari ini, rawatan pemutihan wajah, pembedahan hidung dan mata adalah paling popular dan mendapat permintaan tinggi. Perkembangan teknologi bagi pembedahan kecantikan berkaitan tulang pula meletakkan Korea Selatan mengatasi negara lain bagi pembedahan plastik dan dermatologi. Mutu perkhidmatan berkualiti dan kos lebih murah menjadikan Korea Selatan sebagai lokasi pilihan dunia untuk pembedahan kosmetik berbanding Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU. Ia bukan sahaja menarik warga asing tetapi meningkatkan keinginan penduduk tempatan menjalani pembedahan plastik untuk kelihatan lebih cantik dan tampan. Ekonomi Thailand terus menunjukkan kejatuhan ke paras terendah bagi suku kedua tahun ini dan diramal pulih semula penghujung tahun hadapan. Gubernur Bank Thailand, Vertai Santiprahop berkata, walaupun berdepan kejatuhan, Thailand tidak memerlukan bantuan kewangan dana kewangan terbangsa IMF disebabkan asas ekonomi serta sektor kewangan masih kukuh. Bank Pusat Thailand menurunkan unjuran keluaran dalam negara kasar tahun ini daripada 5.3% kepada 8.1% disebabkan impak langkah pencegahan COVID-19. Kadar itu merupakan penguncupan KDNK paling rendah dicatatkan Thailand setakat ini. Ekonomi negara Gajah Putih itu kemudian diramal berkembang 5% pada 2021. Menurut Veratai lagi, impak COVID-19 tidak menyamai kesan krisis mata wang Asia 1997 disebabkan masalah hutang yang rendah, institusi kewangan yang kukuh selain asas ekonomi makro yang teguh. Langkah kerajaan China membenarkan perjalanan rentas wilayah sejak Selasa minggu lalu telah merancakkan semula sektor pelancongan domestik. Semakin ramai pelancong tempatan menempah pakej percutian melibatkan destinasi rentas wilayah menyebabkan lokasi utama menerima pertambahan pengunjung sejak minggu lalu. Peningkatan kegiatan pelancongan domestik memberi impak besar kepada pemain industri lain seperti penyedia perkhidmatan pengangkutan pelancong, restoran dan penjualan cenderamata. Peningkatan kemasukan pelancong direkodkan di Wang Fenlin, Gunung Lenghu dan lokasi popular lain di China. Majoriti agensi pelancongan turut mula mengambil pekerja tambahan bagi memastikan semua pelancong mendapat khidmat terbaik. Kesemua pemain industri memberi reaksi positif terhadap langkah kerajaan membenarkan perjalanan rentas wilayah kerana turut merangsang semula sektor pelancongan. Peningkatan jumlah pelancong tempatan ini dijangka memuncak pada akhir bulan Julai sehingga Ogos. Presiden Nicaragua Daniel Ortega mengetuai upacara memperingati revolusi Sandinista 41 tahun lalu yang menamatkan pemerintahan kuku besi keluarga Somoza. Visual itu menutup berita dunia malam ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklum sahih jenama dipercayai terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Syah Musa, Assalamualaikum dan selamat malam, kita jumpa lagi.